warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan Hyperaktif telah membuat kajian tentang kesenian dan kebudayaan orang asli di perkampungan Mahmeri, iaitu di Pulau Kedi. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai kesenian dan kebudayaan tersebut. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan kaedah kajian yang telah kami lakukan. Ada dua kaedah yang telah kami lakukan, iaitu pemerhatian dan lawatan. Pemerhatian dan lawatan dilakukan untuk memahami dan mendalami agama dan adat dan kepercayaan kaum tersebut. Kaedah yang kedua adalah dengan membuat temubual. Temubual dilakukan terhadap orang yang terpenting di dalam kampungan tersebut. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Seterusnya saya akan menerangkan tentang objektif kajian kebudayaan dan kesenian kaum Mahmeri. Objektif kajian ada 3. Yang pertama iaitu menapaki cara hidup dan budaya orang asli, terutama kaum Mahmeri. Yang kedua ialah mengetahui kesenian orang asli. Yang ketiga ialah mengetahui kepentingan budaya dalam kehidupan seharian kaum Mahmeri. Seterusnya akan saya kepada saya akan meneruskan dengan menjelaskan mengenai gaya hidup dan cara kehidupan yang diamalkan oleh kaum Mahmeri. Kaum yang berasal dari Yunan Cina ini merupakan bukan orang Melayu. Mahmeri bermaksud orang hutan. Namun ironinya, orang Mahmeri ini hidup di lautan. Nama sebenar Mahmeri ialah Mah Bersisik. Kaum Mahmeri mengamalkan kepercayaan animisme, di mana mereka menganggap sumber lautan dan hutan merupakan sumber untuk mereka sehari hidup dan juga spiritual mereka. Menggunakan perahu yang diberi nama sebagai pahu untuk dijadikan sebagai tempat tinggal utama mereka ketika mereka di laut. Namun begitu, pahu ini terdapat dua fungsinya, iaitu ianya boleh digunakan di laut ataupun di darat. Sebagai contoh, mari kita ambil contoh sebagai haiwan amfibia yang boleh hidup di darat ataupun di laut, sama juga dengan pahu ini. Pahu ini di lautan agak sukar bagi mereka untuk mencari sumber-sumber seperti sumber-sumber makanan seperti beras, sayur dan tumbuh-tumbuhan. Oleh itu mereka mengamalkan sistem barter di antara di antara orang asli sesama sendiri. Tetapi kiraan yang digunakan untuk sistem barter ini hanya digunakan 1, 2 dan 3, iaitu dalam bahasa kaum Mahmerinya moi, ma dan pe. Tapi kalau anda ingin kalau mereka ingin membuat bilangan 4, mereka harus menambahkan moi dan pe, 1 dan 3 dan seterusnya. Terdapat pintu gerbang, tidak kira sama ada kecil ataupun besar. Tetapi di perkampungan Mahmeri ini, pintu gerbang merupakan salah satu kunci yang penting untuk dalam perkauman ini. Hal ini kerana mereka menganggap bila anda berada di pintu gerbang, segala anasir-anasir yang terdapat dalam diri anda akan dapat dihapuskan. Okay, sebagai contoh, orang Islam atau orang Melayu dan juga orang Melayu, ketika mereka berjumpa sesama sendiri, mereka akan bersalaman dan berciuman. Manakala orang Maori di New Zealand, ketika mereka berjumpa, mereka akan menggeserkan hidung sesama sendiri. Tetapi cara kaum Mahmeri ini menyambut tetamu itu perlu berdiri di hadapan pintu gerbang dan mereka akan menyediakan tikar yang dianyam daripada sama ada daun pandan ataupun daun mengkuang, dan tetamu itu akan berdiri di atas tikar mengkuang itu dan tetamu itu akan menjurus kakinya dan dengan cara itu segala anasir-anasir jahat akan dapat dihapuskan. Sebagai contoh, ini adalah pintu gerbangnya di mana tetamu itu perlu berdiri di sini, dan ini adalah tempayan yang digunakan untuk menyimpan air, di mana air yang akan digunakan untuk menjurus kaki tetamu. Saya akan terangkan pasal bahasa. Nama seseorang kaum Mahmeri diberi berdasarkan ekologi dan peristiwa. Contohnya, jika masa ibu itu melahirkan, dia terfikirkan pasal Sultan Saga, jadi nama anak itu adalah keluarga Saga. Dari segi bahasa pula, iaitu dipanggil onomatopia, iaitu berdasarkan persekitaran bunyi dan watak. Contohnya, burung diberi nama cip-cip, saya dipanggil kamu dipanggil hik, balik dipanggil uut. Dan saya tentang kesenian bagi kaum Mahmeri. Kaum Mahmeri
ada dua jenis kesenian. Yang pertama patung dan topeng, dan yang kedua ialah origami. Saya akan menerangkan tentang patung dan topeng. Okey, topeng-topeng di Imam Mary ada maksud yang tersendiri. Jenis kayu yang diukir terbagi kepada dua. Yang pertama, nereh batu untuk perhiasan, untuk ukiran patung perhiasan. Yang kedua, kayu pulai untuk ukiran tarian jo'oh. Pengukir mendapat ilham daripada mimpi-mimpi mereka yang dikenali sebagai Senoi Dream Theory. Mereka percaya bahawa mimpi itu benar dan boleh dikawal. Okey, ada patung-patung yang terkenal bagi kaum Mahmeri ialah terbagi kepada tiga. Yang pertama, moyang lanjut. Yang kedua, moyang harimau berantai. Dan yang ketiga, moyang katakala. Okey, itu saja yang saya terangkan tentang patung dan topeng. Saya akan serahkan kesenian dalam origami kepada rakan saya, iaitu origami. Setiap wanita dalam kaum Mahmeri perlu mahir dalam membuat anyaman origami. Tiada diri kaum yang diberikan oleh gadis-gadis tersebut, dia hanyalah belajar melalui nenek moyang mereka. Okey, anyaman yang dibuat adalah untuk membuat perhiasan untuk menghadiri majlis perkahwinan dan adat-adat kepercayaan. Okey, ini adalah contoh origami yang ni kami buat sendiri, iaitu bunga kris. Ini dipanggil bunga kris. Dan yang kedua iaitu berbentuk ikan yang dipanggil kaf. Okey, ini yang ketiga berbentuk burung yang dipanggil cip-cip. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya. Dan kajian yang ketiga pula iaitu kebudayaan. Yang pertama ialah perayaan. Perayaan biasanya diadakan setahun sekali, iaitu Hari Moyang. Ia disambut mengikut kalender Cina dan sebulan selepas sambutan Tahun Baru Cina. Perayaan ini adalah untuk memperingati nenek moyang dan melambangkan kepercayaan terhadap nenek moyang mereka. Selain itu, upacara sembahyang juga akan diadakan untuk menyuruh nenek moyang mereka kembali pulang ke rumah mereka. Okey, seperti yang anda dapat lihat, ini merupakan contoh rumah moyang perkahwinan. Tujuan utama perkahwinan adalah untuk menyatukan keluarga. Pakaian pengantin adalah dibuat daripada daun nipah dan kulit kayu. Okey, pasangan pengantin perlu menjalani beberapa istiadat penting, iaitu mengasah gigi. Antara istiadat yang diadakan ialah menjulang pengantin, pertandingan kencah silat, mengelilingi busa dan mandi bunga. Pelamin dihiasi dengan anyaman daun nipah dan pelbagai corak. Sebelum pengantin berkahwin, pengantin lelaki perlu bermain sejenis alat permainan yang iaitu untuk membuktikan kesediaan pengantin lelaki untuk kahwin. Okey. Ini merupakan contoh alat permainan yang perlu dimain oleh pengantin lelaki. Ini adalah contoh bidai pengantin, pelamin dan tempat mandi bunga. Yang ketiga adalah tarian. Tarian kaum Mahmeri ialah tarian jo'oh. Fungsinya adalah untuk ditarikan ketika Hari Moyang. Yang kedua ialah ia merupakan satu bentuk hiburan biasa dalam acara keramaian. Selain itu, ia juga ditarikan untuk menjamin kesejahteraan dan kemurahan rezeki. Okey, irama muzik yang dimainkan ialah irama cekak musang. Antara alat muzik yang digunakan ialah tuntung iaitu buluh, tambur iaitu gendang dan tahu iaitu gong. Sekian, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Sebagai kesimpulan, jika dibandingkan dengan tiga kaum majoriti Melayu, Cina dan India, ianya terdapat beberapa persamaan dengan kaum Mahmeri.
Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlu menghormati dan memahami budaya dan adat percayaan mereka supaya kita boleh hidup lebih aman dan sentosa. Sekian, terima kasih. I make them good girls go bad. I make them good girls go. Good girls go. I know you're tired. Yeah, daddy's little girl, just take a bite. Let me shake up your world. 'Cause just one night couldn't be so wrong. I'm gonna make you lose control. She was so shy till I drove her wild. I make them good girls go bad. I make them good girls go bad. You were hanging in the corner with your 5 best friends. You heard that I was trouble, but you couldn't resist. I make them good girls go bad. I make them good girls go. Good girls go. Good girls go bad. Good girls go. I know you're tired, boy, you're dangerous. Yeah, you're the